Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini kita diizinkan Allah untuk berada dalam majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya bagi membantu kita menjalani kehidupan kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang bukan begitu lama lagi, kejap lagi. Kejap je. Dipanggil oleh Allah, sebelum itu maka kita bersedia dengan bekalan-bekalan yang nak kita bawa balik. Dan kita akan keselamatan kita menentukan sama ada bekalan kita cukup atau tak cukup. Kalau tak cukup, kita akan menderita nanti dalam kehidupan di akhirat nanti. Jadi mudah-mudahan kita cukup bekalan kita. Dan bekalan yang nak kita bawa tu ialah sifat taqwa. Kerana itu perintah dari Allah Taala. Bukan nak bawa mi, bukan nak bawa duit, bukan nak bawa percana, bukan nak bawa apa? Bukan nak bawa syabati, bukan nak bawa martabak. Yang nak kita bawa balik nanti ialah sifat taqwa. Kata Allah apa? Wa tazawwadu, dan cari oleh kamu akan bekalan. Inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan yang nak kamu bawa ialah sifat taqwa. Taqwa apa benarnya? Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Itu takwa tu. Segala, ini berkaitan segala tu. Bukan buat yang suruh, buat yang dilarang. Itu mencampur aduk dengan hak yang batil. Nak segala yang suruh buat dengan tinggal. Segala yang dilarang tinggalkan dengan buat.
maka jadilah kita orang bertakwa. Bila bertakwa baru ada jaminan, baru cukup bekalan. Ada jaminan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia pun Allah jamin selamat, di akhirat pun Allah jamin juga selamat. Baik, untuk malam ini kita sambung. Malam ini kita nak baca surah lain. Bulan sudah kita baca surah apa? Surah Al-Adiyat. Bulan sudah. Malam ini kita sambung lagi, iaitu surah Abasa wa Tawalla. Nama surahnya surah Abasa. Surah ini menggambarkan kepada kita tentang sifat Nabi itu, ya, jujurnya Nabi itu, ikhlasnya Nabi itu, sempurnanya sifat Nabi. Dia mesti menyampaikan, walaupun Allah tegur dia, disampaikan kepada kita. Allah tegur Nabi itu, kerana dia melakukan sesuatu yang tak sepatutnya. Sedang baginda bermesyuarat dengan kaum-kaum Quraisy, dengan pembesar-pembesar Quraisy. Datang satu orang buta, namanya Abdullah bin Maktum. Bila dia dengar ada orang buta tu, suara Rasulullah, dia pun datang. Ini Rasulullah, dia datang dekat. Dia pun nampak. Dia pun bertanya kepada Rasulullah, tengah mesyuarat. Orang sedang mesyuarat, tengah sibuk membincangkan tentang macam mana nak menyatu padu ke umat Muhammad. Kenapa ada berlaku peperangan, berlaku perceraian, berlaku perselisihan. Jadi macam mana kita nak menyatukan umat Arab. Penting tu. Tiba-tiba dia datang tanya tentang taharah, tentang bersuci. Dia bukan tahu apa-apa. Orang tu dia bukan nampak pun. Dia dengar acara Rasulullah, dia pun dekat. Dia pun tanya, ya Rasulullah, apa hukumnya gini. Jadi kalau bagi kita macam daun tu, macam daun tu mengganggu orang tengah mesyuarat. Lalu baginda memasang mukanya dan berpaling, masam dan berpaling, bukan nolih pun. Dan agak-agak tuan-tuan, Abdullah bin Maktum tu tersinggung ke tak? Tersinggung ke tak dengan perbuatan Rasulullah tu? Masam dan berpaling, tersenggung ke dia dah? Mana nak tersenggung, dia bukan nampak. Kalau dia jongok, apa tu dia mau? Jangan beri jual lidah macam itu. Dia bukan nampak. Tapi ada dah yang nampak. Allah nampak. Allah nampak. Lalu Allah tegur. Apa kata Allah? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Berpaling seorang hamba Allah itu dan masam wajahnya bila didatangi oleh seorang buta. Ingat Quran pun disampaikan Nabi itu kepada kita. Padahal yang disampaikan itu ialah teguran Allah kepada dia. Abasa wa tawalla, masam muka seorang hamba itu dan berpaling ia daripada suara tadi apabila didatangi oleh orang buta. Orang buta datang kepada dia. Jadi maknanya Allah tegur dia pun disampaikan kepada kita, menandakan bagi dia itu sangat ikhlas. Dia menjalankan amanah. Kerana sifat Nabi itu wajibnya apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq itu yang benar. Benar pada perkataan, benar pada perbuatan, benar pada perjuangan. Itu siddiq. Amanah, amanah, jujur, ikhlas, betul-betul ikut perintah, tak pernah khianat, itu amanah. Tabligh, menyampaikan, tidak menyembunyikan. Itu antara sifat yang wajib baginya adalah tabligh. Jadi dia nak sampaikan, disampaikan kepada kita. Macam mana Allah tegur dia, Allah disampaikan kepada kita. Kalau kita macam mana kan? Kalau kita ditegur oleh bos kita, macam mana kan? Ada kabar apa? Contohnya saya bukan jadi bos, tak pernah jadi bos pun. Datang bosor panggil masa cikgu tu, panggil bosor ke bilik dia. Kemudian di pantai, kamu tak reti ngajar, kamu pemalas, kamu ponting aja, kamu ngam. Mereka pada muka tu, ngetok-ngetok tangan tu. Itu keluar pula daripada bilik bosor tu, pergi ke staff room. Bilik guru. Dan apa yang dah cikgu tadi ni? Apa yang dah cikgu tadi? Apa jawabnya? Apa jawab saya kan?
Dia tak ada apa. Dia nak naikkan bakat saya. Padahal dia nak gasak semua. Tapi Nabi tak ada apa betul. Apa yang ditegur Allah dikabur dengan kita. Kita pun tahu sekarang ni. Itu hebatnya apa? Akhlak Nabi itu. Sebab Allah puji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad memiliki akhlak yang amat besar, amat hebat, amat baik, amat mulia. Dan oleh kerana baiknya, atau oleh kerana sempurnanya akhlak Nabi itu sungguh terpuji, maka Allah perintah kita suruh jadikan dia sebagai ikutan, suruh jadikan dia contoh. Allah perintahkan kita tu, suruh jadikan Nabi Muhammad sebagai contoh. Kalau tak jadi baik, kalau tak baik kita kan suruhnya mencontohi dia ya. Baik. Untuk malam ni kita sambung lagi. Nama surahnya surah Abasa. Tapi dia bukan semua ada cerita sini ni. Sebagian dia yang bersangkutan dengan akhirat ada cerita. Dia bermula daripada ayat yang ke 33. Ayat yang 33. Ayat ni pendek-pendek. Sampai 42. Kemudian apa lagi? Ada lagi berapa tu? 33 sampai 42. Tak ada, itu aja. 33 sampai 42. Tapi oleh kerana kita nak baca ayat yang pendek, kita baca semua dah ya. Maknanya kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Mulai dari sini. Dari yang kita nak baca ni, namanya sekali. Tapi kita baca terus dulu. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Habis. Apa berdua ya? Lain betul dah surah lain. Itu surah apa? Surah Asy-Syamsu Kuwirat. Surah tadi surah apa? Al-Insyiqaq yang dibaca Imam tadi ya. Al-Insyiqaq. Baik. Ni Abasa wa Tawalla. Tengok. Dia mula-mula ayat 33. Ayat 33. Kita baca ayat 33 dulu ya. 33. 32. 33. Mana 33? Mana?
Yauma yafirrul mar'u min kaitu fa idza ja'atis sakhah. Cakap Melayunya apa? Maka apabila datang suara dahsyat. Suara dahsyat, suara apa? Suara sangkakala lah. Bila tiup sangkakala datang suara yang amat dahsyat. Bila lepas itu berlaku huru hara yang hebat. Maka apabila datang suara dahsyat, kemudian ayat yang ke-4, di hari itu tiap orang lain lari dari saudaranya. Bila datang sesuatu yang kuat punya bunyi sangkakala itu, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi, dia pun semua manusia lari dari saudaranya. Adik-adik tak ada kabar. Tak peduli dia adik-adik dia. Walaupun sebelum itu dia rapat dengan adik-adiknya, mesra dengan adik-adiknya, sayang dengan adik-adiknya, tapi ketika itu dia lari dari adik-adiknya. Dan kira strategi dia. Masing-masing ingatkan diri masing-masing aja. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Betul apa lagi kita? Lari dari saudaranya. Yang ke-35, dari ibu dan bapaknya, lari dari maknya, lari dari ayahnya. Walaupun disayang sama maknya, dia bergantung pada mak yang tengah sehat dulu, tengah belum nak kiamat tu. Semua mak aja. Dari kecil lagi mak nak minum, mak nak makan, mak nak naik, mak. Betul nak kahwin pun ngabur mak nak kahwin ni. Tapi masa itu dia lari dari maknya. Mereka tengok فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. Lari daripada maknya, lari daripada ayahnya. Tak boleh mak, tak boleh bapa lah. Masing-masing diri sendiri je. Apa nak jadi, jadilah. Pada maknya tak, pada bapaknya, apa nak jadi bapa, tak kira. Sekarang ni kita masih lagi terkenang kan, mak bapa kita. Belajar lagi. Kita jaga mak kita baik-baik. Kalau dia masih hidup lagi. Jadi dengan bapa pun begitu tu. Kalau bapa tu dah tua, jaga menunuknya. Sekarang ni. Tapi kalau dah tertiup sangkakala tu, tak peduli kan. Mak bapa tak kira, dia kira jadi dia. Wasaqibatihi wa bani, dan sahabat-sahabat dia tak peduli. Member dia tak peduli. Walaupun minum sama, selalunya minum sama. Minum pagi sama, tengah hari sama, petang sama, malam sama, lepas itu tak boleh. Dan anak-anak melupa. Dia lupakan anak-anak dia. Apa makna rasmi? Wasahibati wa bani, dan dari isteri dan anak-anaknya. Dari isteri pun tak ingat dah. Walaupun masa itu dia sayang menukar isterinya, tapi tak ingat masa itu dah. Dan anak-anaknya tak ingat lagi. Walaupun anaknya seorang, dah lupa. Kita sekarang ni ramai anak pun ingat. Ada orang sampai belah-belah anak ingat dia. Di sana sini, di sini, sana sini, yang di sini. Esok seorang tak ingat. Apa dia? Wa ummihi wa abihi. Bapa wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ayat 37. Artinya ayat 37. Tiap orang di hari itu hanya memikirkan diri sendiri. Dia kira nak lepas tepuk dia. Mak tak boleh, ayah tak boleh, adik-adik tak boleh, saudara tak boleh, kawan-kawan tak boleh, isteri pun tak boleh. Semua tak boleh. Dia kira diri dia nak lepas tepuk dia. Begitu dahsyat apabila ditiup sangkakala. Bila ditiup yang pertama berlaku huru hara yang amat dahsyat. Lepas itu baru tiup kali kedua. Bila tiup kali kedua, habis semua yang ada menyawa itu mati belakang. Manusia mati, malaikat mati, binatang mati, pokok mati, burung mati, serangga mati, ikan mati, iblis mati, jin mati, semua mati belakang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bila berlaku tiup yang kedua. Tiup yang pertama itu berlaku huru hara yang dahsyat. Masing-masing memikirkan diri dia sendiri je. Itu ayat 37. Yang ke-38.
Tetapi ada pula beberapa muka di hari itu bersinar-sinar. Ada ketika itu ada muka yang bersinar-sinar. Tapi dah ada kiamat tu. Bersinar-sinar wajahnya. Wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah. Bayangkan. Wujuhun yauma idzin musfirah. Bersinar-sinar mukanya. Ketika itu. Karena dia tahu kalau dia mati dia masuk syurga. Ini belum nanti surga, surga yang lain bukan yang ini. Surga apabila melihat wajah Allah itu berseri-seri wajahnya. Ini dah dia berseri-seri kenapa? Kerana dia tahu dia orang beriman, orang soleh. Dia tahu ini dia akan masuk surga. Itu wujuhun yauma idzin musfirah. Kemudian dhahikatum mustabsyirah. Dia dapat berita gembira, betul. Tetap ada pula beberapa muka di hari itu bersinar-sinar, tertawa. Dia ketawa, dhahikah tu ketawa mereka tu, ketawa. Mustabsyirah ni kerana bersukaria, seronok sangat nak pergi ke akhirat tu. Dan ayat 40 pula itu kebersinar. Ayat 40 wa wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah. Itu lawan tadi. Wa wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah. Dan ada pula beberapa muka di hari itu yang diliputi duka, sedih, takut, risau. Kenapa? Orang kafir takut dah, orang munafik takut dah, orang musyrik takut dah. Orang beriman tak takut. Kerana dia tahu dia akan dapat nikmat di akhirat nanti. Tapi orang kafir dia takut. Dia akan diseksa nanti di akhirat. Besok tu. Duka mereka, sedih je. Dan kalau satu, ditindih oleh kegelapan. Itu ya. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Masa itu dia diselubungi oleh keduka citaan. Ditindih oleh kegelapan. Masa dia tahu masa depannya gelap. Gelap tu mana? Neraka. Tanya neraka tu sudahnya dia warnanya hitam tau. Neraka tu ada 3 warna. Mula-mula Allah hidupkan neraka tu putih. Apa? Merah warnanya. 3,000 tahun Allah hidupkan neraka tu. 1,000 tahun warnanya merah. Kemudian kuat lagi tukar putih. Warna neraka tu putih. 1,000 tahun lagi. Lepas itu ditukarkan daripada putih jadi hitam. Sekarang ni neraka tu warnanya hitam. Cahayanya tak ada, gelapnya ada. Itu neraka. Itu dia diliputi oleh kegelapan. Ditindih oleh kegelapan. Dan last sekali, mereka itu adalah orang-orang yang kafir, yang derhaka. Siapa mereka itu? Ulaika humul kafaratul fajar. Iaitu orang yang kafir dan yang derhaka itu, mereka akan dapat kegelapan. Diliputi oleh kegelapan. Itu surah Abasa wa Tawalla. Boleh baca, rujuk balik rumah. Tengok keterangannya. Keterangannya macam mana? Suara dahsyat yang memecahkan anak telinga yang belum pernah didengar sebelumnya, iaitu suara kiamat. Bila ditiup sangkakala itu suara kiamat itu masing-masing menjerit-jerit lah. Manusia menjerit, binatang menjerit, jin menjerit. Itu hebat ya. Itu suasana huru-hara yang dahsyat bila berlaku kiamat. Yang belum pernah didengar sebelumnya. Lalu suara kiamat, suara letusan bumi, gunung meletup. Gunung meletup dia diam dia. Kalau gunung itu meletup apa jadinya? Bunyi suara yang kuat kan? Tung ni meletup gunung begitulah. Bumi hancur. Mengeluarkan isi-isinya berat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Itu suasana kiamat. Apabila bumi ini digoncang dengan goncangan yang dahsyat, lalu mengeluarkan isi-isinya yang berat-berat. Batu-batu habis terpancut. Biji-biji habis terpancut. Timah-timah terpancut. Kayu-kayu habis terpancut. Habis besi-besi terpancut belaka.
Wa qala al-insanu ma laha, berkata manusia, apa ni? Ma laha tu cakap Arab. Orang Arab ma laha lah, orang Melayu tak ada apa. Orang Melayu kata, apa yang kau main? Nah, kalau di India punya yang ada, agaknya lah. Kalau di England, apa kata? What is happening, man? Nah, itu juga tu ya. Itu berlaku bila ada kiamat. Yang ada dasar. Nah, jadi bunyi yang kuat tu, suara kiamat. Suara letusan bumi, bukan gunung, letusan matahari dan planet pun berlaga antara satu sama lain. Manusia lari tanpa tujuan, meninggalkan teman, habis semua lari. Dia mesti memikirkan diri dia je. Kawan tinggal, isteri tinggal, mak tinggal, ayah tinggal, adik tinggal, semua tinggal mereka. Lari untuk melepaskan diri masing-masing. Tak mana pergi, lari pun tu ada dulu. Meninggalkan teman, saudara, ibu, bapa, anak dan isteri. Seorang ibu melemparkan akan bayi kesayangan yang sedang didokongnya, dalam digendongnya. Mak tengah dukung anak yang budak kecil itu campaknya, campaknya anak. Punya hebat, punya huru-hara yang dasar. Setiap manusia hanya memikirkan dan mementingkan diri sendiri. Masing-masing mereka terkejut secara luar biasa. Terkejutnya dasar semua. Cara luar biasa. Bukan macam biasa ya. Cara luar biasa terkejutnya. Beginilah suasana terjadinya kiamat. Itu hebatnya. Kalau tak kiamat, macam mana apa pun, macam mana terkejut pun, kalau ada orang melakukan benda-benda yang ganjil, kita nampak tu ya. Tapi ada kiamat tu buat apa orang tak nampak dah. Contohnya kalau ada orang terbakar katanya, orang tu lari ke sana kemari, ada pula orang lain tu telanjang, nampak tak kita? Heboh tak kita? Tengah orang terbakar tu, tengah orang tu, nampak orang lain berlari telanjang, keluar dari rumah, telanjang weh, heboh orang ni, nampak kita. Tapi dia kiamat tu telanjang, tak nampak dia orang. Kita hanya memikirkan diri kita masing-masing. Orang lain kita tak fikir. Dahsyat oleh kiamat berlaku itu. Itu kata apa? Allah kata Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Kata Allah. Dan penggagaran. Tahukah kamu apa itu penggagaran? Ma adraka al-qari'ah, mal-qari'ah, apa itu penggagaran? Wa ma adraka mal-qari'ah, kau tahu kamu apa yang dikatakan penggagaran? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia berterbangan seperti kakatu. Dia terbang macam kakatu. Kakatu macam terbang. Tuan-tuan, kakatu macam terbang. Tentu Allah kan? Tentu ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke dalam, ada yang ke bawah, ada yang kulu, ada yang ke luar, itu kata bawah. Tentu ada. Besok dia kiamat macam itu lah. Wa takunul jibalu kalmihnil manfush. Dan pada hari itu juga gunung-gunung berterbangan seperti bulu yang dihamburkan. Macam bulu, gunung dia macam bulu. Bulu ringan, gunung berat. Patutnya gunung tu bila tapak kata turun macam mana? Dentung sekali kan? Dia buat. Tapi nak macam bulu yang dihamburkan di awang-awangan, menandakan angin yang amat dahsyat. Gunung pun terawang-awang itu. Begitulah hebatnya bila berlaku kiamat. Jadi mudah-mudahan kita tak ada ketika itu Mudah-mudahan kita terbang tu. Siapa nak jadi Superman, tunggu kiamat. Dia diterbang kan. Nak jadi super lady, tunggu kiamat. Diterbang kan. Tapi mudah-mudahan kita tak masuk dalam itu ya. Kita mati dulu, mudah-mudahan ya. Kita tak bertembung. Kalau bertembung kita dengan kiamat, kita anggap kita kafir. Kerana kata Nabi, tidak akan berlaku hari kiamat selagi ada orang menyebut nama Allah. Mana begitu? Tak ada siapa menyebut nama Allah. Ustaz kena semayang, Ustaz baca Quran, nyebut nama Allah pun tak ada. Quran dah tak ada tulisannya. Semua kosong, di kota saja ya, zaman itu. Di akhir zaman ya, dekat kiamat. Itu yang berlaku. Mana dia itu terjadi kiamat.
Adapun kemudian setelah terjadi kebangkitan, itu setiap kiamat itu dah selesai bila kebangkitan. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kata Allah. Kemudian kamu berhari kiamat itu akan dibangkitkan semula. Semua akan bangkit balik. Adapun kemudian setelah terjadinya kebangkitan, manusia sebagai surah-surah yang sebelumnya terbagi ke dalam dua keadaan. Manusia ada dua keadaan. Dia akan bangkit dari kubur. Bila bangkit dari kubur tu, ada orang yang cantik kejadiannya. Yang lelakinya kalau dia ahli syurga, mula-mula umurnya 30-an. Kalau ahli syurga, umurnya sekitar 30-an, 33 tahun. Ada kitab mengatakan 33 tahun. Tapi yang maksudnya 30-an. Tak kira 31, 32, 33 ya. Itu tanda kematangan yang maksimum tu ya. Itu kalau ahli syurga. Dan semuanya adalah secantik Nabi Yusuf. Kalau lelaki, secantik Nabi Yusuf. Bukan apa Nabi Yusuf, secantik Nabi Yusuf. Apa dia lah. Cuba-cuba kan. Lagi apa tadi lah. Bakal lah. Saya lah. Tapi secantik Nabi Yusuf. Kalau perempuan, umur 30-an juga. Walaupun dia mati umur 80, umur 90, tapi esok jadi muda balik. Umur 30-an. Dan semuanya secantik Siti Zulaikha. Siti Zulaikha. Karena Siti Zulaikha itu adalah perempuan yang tercantik dulu, kini dan selama-lamanya. Dia bukan seopo Siti Zulaikha, secantik Siti Zulaikha. Apa dia lah? Timah lah. Munah lah. Itu betul lah. Enak lah. Tapi secantik Siti Zulaikha. Itu ahli syurga. Kalau ahli neraka, tuan-tuan dan puan, kalau ahli neraka, dia akan bangkit seperti binatang yang perangai yang diamalkannya dalam dunia. Ada orang bangkit macam serigala, siapa dah angkat tangan? Ada orang bangkit macam rimau, siapa dah? Ada orang bangkit macam singa, ada orang bangkit macam ular, ada orang bangkit macam lembu, ada orang bangkit macam tikus, ada orang bangkit macam semut. Orang yang tak kabur dalam dunia itu Allah jadi dia seperti semut. Di dalam dunia ini dia gerak orang pandang dia tak besar. Esok Allah bangkitkan dia macam semut. Diletakkan semut pula di perjalanan orang lalu lalang. Apa dia buat orang lalu lalang? Dia kacak-kacak saja. Itu kerana dia dalam dunia ini tak kabur. Jadi ikut binatang yang perangai ada dalam dunia ni. Ada yang bangkit seperti kaldai. Kaldai ni cantik ke buruk binatang buruk kaldai. Suara pun buruk. Itu kaldai. Siapa yang bangkit punya kaldai tu? Mereka yang apabila semayang berjemaah mendahului imam. Itu dalam kitab tu. Bukan kitab ini lah, kitab lain. Siapa yang mendahului imam, nanti dia akan dibangkitkan seperti kaldai. Malahan ada yang dibangkitkan seperti babi. Siapa tak? 5 golongan manusia dibangkitkan seperti babi. Babi hitam tu. Tapi yang masyhurnya orang tak semayang, dia akan dibangkit seperti babi. Bila tak semayang memang waktu tak semayang. Dan tak orang azan panahin dia. Sama hari orang azan tak ada. Namun tak ada azan. Kenapa tak? Saya tak tahu. Masa semayang tak payah azan hari ni. Terus kamat dia. Kenapa tak azan? Tu bila tak datang. Bila tu kita orang lain, tak tidak azan tak ke? Itu yang berlaku ya. Kenapa tak tahu? Saya pun tak tahu. Jadi apa nak negor pun datang saya sekali. Patutnya azan lah. Tak ada tok bila. Orang lain boleh azan. Tak sedar suara tak apa. Saya akan betul sebab bacaannya. Saya pun tak laka tak ada azan. Betul kamat aja. Mana nak apa kan? Mana nak negor lagi lah. Patutnya azan lah. Dah azan kalau boleh tak kalau dah terlambat boleh terus kamat. Tapi nak ada azan dapat pahala. Pahala menyebut kalimah syahadah, pahala mendengarnya, pahala menjawabnya. Sudah hari ni apa tak dapat pahala. Kosong pahala. Apa beda?
Yang lain buat api je. Ngapain tak? Tengok lepas ni kan, ada dah tak? Ini tu rekaman aja. Bila tu rekaman, tak ada lah nak sang sunat, tak ada apa tak ada. Itu hari ni. Pengalaman baru bagi saya. Hebat ya? Hebat ya? Itu bila bangkit tu. Itu perangai macam binatang yang diamal dengan dunia tu. 5 golongan manusia nanti akan dibangkitkan seperti babi. Yang pertama, orang yang tak semayang. Itu cerita lain. Ada 5 tu yang lain. Bukan yang tak semayang ni. Ini lain. Yang 5 tu. Yang pertama, mereka bercerita dunia. Hal dunia di dalam masjid. Dan masjid cerita dunia. Yang kedua, mereka bercerita-cerita hal dunia ketika Al-Quran sedang dibaca. Yang ketiga, manusia-manusia yang cerita hal dunia dalam majlis ilmu. Tuan guru tengah hajar, dia sembang belakang. Anu. Sini tak ada lagi, dia tak ada. Ada tempat-tempatnya, dia ada partition. Saya ngajar kutai dah. Depannya, dewannya, ada luar di belakang. Ada luar di belakang tu. Situ tempat dengan saya. Di luar dia, belakang. Macam-macam dua tu lah. Dia duduk situ. Sana duduk dalam dewan. Esok dibangkitkan macam babi. Hitam. Yang ketiga, yang keempat, orang yang bercerita hal dunia di majlis kematian. Dan yang kelima, orang cerita hal dunia di tanah perkuburan. Jaga baik tentang perempuan ya. Itu dah. Itu dibangkitkan, kebangkitan tu ya. Adapun kemudian setelah terjadi kebangkitan manusia sebagai surah-surah yang sebelumnya terbagi dari dua keadaan. Ada yang mukanya berseri-seri. Dia sepertinya gembira lah, gelak ketawa, riang gembira, senang bahagia. Dan ada pula yang bermuram durja, duka cita, muka berkerut, sedih dan pilu. Itu dua keadaan. Yang gembira pun ada, yang sedih pun ada. Ahli neraka dia sedih, ahli syurga gembira ada. Dia tahu akan dapat nikmat di syurga nanti. Yang girang gembira itu tentu saja orang-orang yang beriman. Kerana ternyata apa yang mereka imani itu menjadi kenyataan. Jangan baca Al-Quran, betul weh. Betul weh. Nampak dia kan syurga Firdaus, nampak dia syurga Jannatul Adnin, nampak dia nikmat-nikmat di syurga Darussalam, nampak nikmat-nikmat di syurga Jannatul Ma'wa dan sebagainya. Dan dia nampak apa? Nampak mahliganya, nampak makanannya, nampak pakaiannya, nampak kenderaannya. Lebih-lebih dia orang lelaki nampak apa? Tuan Jaya? Bidadari. Sesuatu tu. Ya. Jadi dia tahu yang dia kenyataan yang boleh beriman itu tidak sia-sia. Yang gembira tentu saja orang-orang yang beriman, kerana ternyata apa yang mereka imani itu sudah menjadi kenyataan dan bukan sia-sia. Di depan mereka terbentang masa yang gemilang. Di depan mereka terbentang masa yang gemilang dan cemerlang. Gemilang, cemerlang dan terbilang. Itu kan jam tu? Masih lagi ya? Dia 8.22 bunyi. InsyaAllah. Ya. Mana kira yang tadi? Ya. Orang yang kafir tadi. Sedangkan yang bermuram durja tentulah saja orang-orang yang kafir dan derhaka. Kerana ternyata benarnya apa yang diimani oleh orang-orang yang beriman. Orang tu buntung, dia gede-gede mati ya, durjana atau duka cita, sedih, nangis ada, jerit pekik. Orang yang beriman seolah ada. Yang diimani oleh orang-orang yang beriman yang mereka dustakan. Di depan mereka terbentang masa yang lebih gelap, azab dan seksa neraka. Nampak neraka tu. Yang kepanasannya 70 kali ganda daripada sekuat-kuat panas dunia ni. Itu selemah-lemah neraka.
Berat sangat mereka mempercayai firman-firman Allah. Allah ada sebut dalam Quran tak percaya. Allah kata ada neraka kita tak percaya. Allah kata ada syurga tak percaya. Allah kata ada bidadari tak percaya. Esok baru dia percaya betul. Berat bagi mereka mempercayai firman-firman Allah dan sabda Rasulnya di masa hidup mereka di dalam dunia. Dunia sekarang ini payah. Kalau betul ada syurga mana? Kamu tahu kamu ada balik syurga kan tanya. Ya ke tak mana? Dan berat pula suasana yang mereka hadapi di hari akhirat itu nanti. Sudah mati dalam kubur ada kena siksa. Siksa kubur ada 4. Pertama, soalan dan pukulan munkar nakir. Yang kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Yang ketiga, dia datang ke ular dan kala mematuk-matuk menggigit sampai kiamat. Yang keempat, dimasukkan ke neraka dalam kubur. Dalam kubur, bangkit dalam kubur, di dalam masyarakat, siksa lagi. Matahari setingkat dalam kepala. Ada yang berpeluh sampai ke mata kaki, ada yang peluh yang lutut, ada yang peluh yang apa, ada yang lutut, ada hidung, apa-apa kepala ada yang benang dan peluh ada. Di dalam masyarakat. Bila dihisap, dicek tu. Itu keadaan di mana masa. Jadi maknanya bila dah mati baru dia sedar, menyesal yang sangat. Dan berat pula suasana yang mereka hadapi di hari akhirat itu nanti. Beruntung sekalilah orang-orang yang sampai peringatan Al-Quran tu. Bukan saja ingat, sampai peringatan dia percaya, yakin peringatan Al-Quran itu kepada mereka. Dan merugi sekalilah siapa-siapa yang tak pernah mendengarkan peringatan itu, yang tak pernah ngaji itu rugi lah dia. Kadang-kadang dia sembahyang ada, ngaji tak ada, balik rumah. Kamu insya Allah datang balik, dia tak sini orang begitu. Kerana yang ngajar tu siapa yang berani penting kan, ada begitu. Itu rugi lah. Dia tak tahu mengaji tu, kalau dia hadir dia pun tak dengar, kenapa dia tidur tengah mengaji tu, dapat pahala. Fizikal dia ada tu, dapat pahala tu, walaupun tak ambil perhatian. Hadir dia tu dapat pahala tu. Allah bagi rahmat pada dia. Yang mereka dengarkan hanya bunyi-bunyi muzik dan lagu-lagu, cerita-cerita komik, cerita Lone Ranger lah, cerita Roy Rogers lah, cerita Kit Cousin lah, cerita Buck Jones lah, cerita komik-komik je. Cerita apa? Itu yang dengar. Muzik dengar, lagu-lagu rock, lagu-lagu pop dan sebagainya, K-pop dan sebagainya. Itu yang dengarnya. Dan cerita-cerita komik dan picisan-picisan yang tak ada nilai, tak ada nilai. Tak ada nilai akhirat lah. Dan artinya sama sekali. Sedangkan firman-firman Allah, sabda Rasulullah, mereka kesampingkan, mereka tolak tepi, tak ikut. Tak mereka hiraukan, tidak mereka pelajari, tak ambil kisah langsung. Hadis Nabi tak ambil kisah, ayat Quran tak ambil kisah. Dalam pada itu mereka bertekun, bertekun-tekunnya, setekun-tekunnya membaca apa? Berbagai-bagai buku ilmu pengetahuan yang tak ada cerita-cerita tentang akhirat. Membaca buku-buku ilmu pengetahuan dan cerita-cerita buatan, cerita-cerita rekaan yang tak mengandung kebenaran sama sekali. Cerita Batman, cerita Superman, itu yang lagi tak ada kebenaran. Mereka bertekun yang tak mengandung kebenaran sama sekali, tak ada kebenaran pun, cuma rekaan saja. Mereka bertekun menuntut beberapa ilmu pengetahuan duniawi, cerita dunia je. Macam mana nak baik motor tu tahu, macam mana nak baik motor, yang itu je tahu, yang lain tak tahu. Sedang ilmu keakhiratan mereka jauh sekali, jauh sejauh-jauhnya. Semayang tak tahu, baca Quran tak tahu, jauhi mengerti. Tidak menarik hati mereka sebab tak dapat dipergunakan untuk apa? Mencari harta dan pangkat.
mencari makan dan juga minum. Tak ada faedahnya, tak ada faedahnya. Minta cerita surga, nampak nama besar cerita surga mereka. Tengok hari ni, ada seorang menempelak ulama, Ustaz Wadi Anwar. Ada nama Ustaz Wadi Anwar. Dia terpelak oleh seorang perempuan. Ustaz ni cerita akhirat, cerita surga, cerita neraka, macam-macam ni sudah tentu dia masuk surga ni. Tak ada cerita yang lain. Dia mengatir, memperli Ustaz Wadi Anwar. Kerana Wadi Anwar cerita akhirat dia. Seolah-olah macam dia sudah tentu masuk surga ni. Dia perli. Itu manusia hari ni. Tak nak ngaji. Ada pula ngaji apa? Ada seorang pemboja kata apa? Aku tak pernah sembahyang sunat duha, tapi aku harta benda aku kuat banyak je. Aku sunat duha tak pernah. Kau main sunat duha tu kau dah kaya benar kan? Jadi begitulah mereka tu tentang Islam. Macam-macam komen-komen ya. Baik, cukup sekarang itu dah bunyi ya. Akan datang kita baca surah Al-Buruj. Tahu Al-Buruj? Wasama'i dzatil buruj. Itu akan datang bulan depan ya. Baik, untuk malam ni cukup sekadar itu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? Any comment? No comment. Alhamdulillah. Setujulah. Has anybody got any problem? No problem. Alhamdulillah. Bangga saya. Kenapa bangga? Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Biasa dia jauh dapat. Mana cari? Hanya ada di surah Al-Amaliyah. Taman Sentosa. Sekian dulu tuan-tuan dan puan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'imin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir